Okay. Yang kita ambil kepada cikgu-cikgu yang nak ni lah. Kalau cikgu-cikgu yang nak tahu, dia ini soalan ni tiap-tiap tahun. Sebenarnya lembaga keluar dalam peperiksaan UPSR. Lembaga pernah buat 2016, 2017, 2018. Mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap pesanan. Jadi, macam kita memberi pesan, contohlah kita bagi pesan kepada seorang budak. Apa budak itu boleh bagi respon kepada kita balik. Sebab 3 tu kita tahu ialah respon. Yang belum pernah keluar dalam peperiksaan setakat ini, dia bagi orang pertama beritahu pada orang kedua beritahu kepada orang ketiga. Itu belum pernah keluar lah. Dan menyampaikan pesanan dengan menggunakan bahasa santun. Macam mana dia nak menyampaikan kepada orang yang ketiga tu? Itu dia punya. Kita nak ajar murid kita sekarang, dia boleh dengar, dia faham, lepas tu dia beri respon terhadap pesanan. Contoh saya bagilah, kata cikgu tu bagi pesan kepada murid, balik bagi tahu kat ibu, besok tolong datang ke sekolah. Macam mana dia nak bagi respon? Jadi murid itu akan jawablah, baiklah cikgu, akan saya sampaikan pesanan cikgu supaya ibu saya datang ke sekolah pada hari esok. Itu kita nak dia punya respon tu. Macam mana? Okey, dia nak menyampaikan pesanan pula kepada ibu dia. Dia balik di rumah dengan ibu, cikgu saya berpesan, besok ibu mesti datang ke sekolah. Cara dia menyampaikan pesanan. Itu maksud SP ni. Okey. Okay. Ada persoalan tak? Contoh PDP. Contoh PDP. Halo. Dengar je kau. Contoh PDP. Contoh PDP. Okey, contoh PDP dia macam ni. Kita bagi pesanan kepada seorang murid. Murid itu dengar, murid itu kena faham, dan yang kita nak ukur dia ialah respon dia bagi balik kita. Contoh saya bagi tadi, kita kata bagi, cikgu bagi tahu kepada seorang murid, Amin, balik di rumah nanti, beritahu kepada ibu, besok datang jumpa saya di bilik guru. Itu pesanan cikgu kepada murid tersebut. Sekarang murid tu nak beri respon macam mana pesanan kepada cikgu. Selalunya budak jawab, baik cikgu. Kita tak nak jawapan respon macam tu. Kita nak dia ulang balik apa yang kita cakap tu. Baiklah cikgu, saya akan menyampaikan pesanan cikgu kepada ibu saya. Besok ibu saya mesti datang ke sekolah berjumpa dengan cikgu. Itu kita nak respon yang lengkap, jelas dan yang tepat lah. Itu mendengar, faham dan memberikan respon. Satu lagi, dia punya SP dia ada berkaitan itu menyampaikan pesanan. Kita nak ukur pula menyampaikan pesanan tu macam mana. Menyampaikan pesanan dia balik besok kena datang berjumpa cikgu saya di bilik guru. Itu cara dia menyampaikan pesanan. Dia punya ayat dia ada pertukaran beberapa patah perkataan. Itu yang kita nak ukur di sini. Tapi dalam proses PDP, kita tak ajar serentak. Dalam proses PDP, kita mengajar kepada murid kita ni, dia dengar, dia faham dan memberikan respon terhadap pesanan satu dulu. Dia dah okey, dia dah baik dah, faham dah, baru kita kalau di dalam kelas, kita boleh buat lakonan berlakonlah 3 orang murid. Okey, murid pertama bagi pesanan pada murid yang kedua. Macam mana respon murid kedua kepada orang yang pertama. Selepas tu murid yang kedua tu pula menyampaikan pesanan kepada murid yang ketiga. Macam mana cara dia memberi pesanan itu kepada murid yang ketiga. Itu maksud SP 1.33. Dalam pelbagai situasi, itu menunjukkan macam mana situasi di sekolah ke, situasi di rumah ke, situasi di pejabat pos ke, situasi itu menunjukkan keadaan tempat. Okey, nampak tak dari situ? Memahami ni, memahami arahan lah.
Ya, memahami yang cikgu beri tu, memahami ayat yang cikgu bagi tu, untuk menyampaikan pesanan. menyampaikan pesanan. Itu dia aktiviti yang kita buat dalam kelas. Kak Zai on ke tu? Kak Zai? Zai on. On. Kak Zai nampak lah. SP 1.33. Okey. Seterusnya satu. Okey, bila kita sebut satu, tadi saya dah beritahu bila kita sebut satu tu ialah kemahiran dengan tutur. Apa maksud empat? Empat di tengah itu membawa maksud ialah bertutur, berbual, kata empat di tengah. Bertutur, tutur, berbual dan menyatakan permintaan. Meminta. Itu maksud satu, empat. Satu dengan tutur. Empat di tengah itu ialah bertutur. Satu di tengah itu ialah berbual. Satu di tengah itu ialah menyatakan permintaan. Dia punya maksud. Okey, kita ambil satu persatu lah. 141 tu dia apa dia? Bertutur sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis. Kita nak ajar murid kita ni bercakap menggunakan pola ayat yang betul, ayat yang cantik. Kita tak nak guna bahasa singkatan, nak, tak. Biar bercakap dengan bahasa yang betul, yang jelas. Itu maksud dia. Bila bercakap di sini mungkin kita bagi rangsangan kepada murid, kita bagi gambar ataupun bagi gambar lah, contoh senang bagi gambar, bagi mereka bertutur tentang gambar itu. Tapi saya nak dalam bahasa yang betul. Contoh, selamat pagi kawan. Kawan-kawan nampak tak gambar ini? Kawan nampak tak? Kita tak nak. Kawan-kawan nampak atau tidak gambar yang saya tunjukkan? Kita nak gunakan bahasa yang betul, gramatis. Okey. Bila pergi 142, jadi di sini ada persoalan orang tanya, kenapa kita nak bercakap, bertutur tu dengan bahasa yang gramatis dalam situasi formal dan situasi tak formal secara betul-betul sila. Sebab bila 141 ini kita bercakap, dia akan mempengaruhi dalam bentuk penulisan. Sebab kita tak nak apabila murid menulis nanti timbullah perkataan bahasa singkatan, ringkas. Sebab itu bila kita tengok dalam penulisan murid-murid sekolah kita, ada yang menggunakan bahasa ringkas. Saya tak pergi ke sekolah kerana saya demam. Dia tak nak, tak. Dia jadi dalam bahasa percakapan. Jadi kita nak ajar murid kita dalam perbualan pun menggunakan bahasa yang gramatis. Itu 141. 142 ni dia berbual. Okey, 142 dia berbual. Berbual di sini kita nampak bila kita nak buat objektif, kita perlulah tulis murid dapat berbual. Bila dapat berbual, dia tidak dapat mengukur pengukuran. Bila berbual ni dia kita kata apa? Abstrak. Jadi tapi penekanan di sini menggunakan kata panggilan ataupun kata gelaran. Kata gelaran. Maksud ini yang menunjukkan kesantunan bahasa kita lah. Jadi bila kita nak menulis surat, kita nak gunakan, nak tulis dalam perbualan, kita nak guna kata gelaran, contoh Pak Long, Pak Cik, kata gelaran pangkat tuan, encik, tak jadilah kamu, dia. Dan kadang-kadang murid kita tulis cerita tentang seorang tapi dia guna dia, sedangkan tu Perdana Menteri. Dia tak pandai nak menggunakan kata gelaran yang sesuai. Jadi dalam situasi 142 ni, kita nak murid itu kalau bolehlah cikgu itu buatkan situasi lakonan. Seorang jadi pegawai polis, contohlah kita nak panggil inspektor, kata gelaran pangkat. Seorang lagi tu ketua kampung tapi saudara dia kita boleh kata Pak Long. Jadi kita nak suruh murid kita menggunakan kata gelaran ini. Kalau kita tengok 142, kalau tahun 5, kalau doktor tengok, dia berbual tentang satu perkara menggunakan kata ganti nama.
kata ganti nama pun ada dalam ini. Dan 143 yang kita guna pun sekarang ni menggunakan kata ganti nama diri. Bila sebut kata ganti nama, berarti kita nak gunalah awak, kamu, engkau, yang mana sesuai. Secara bertata susila, bila bertata susila itu mengikut keadaan kesesuaian. Kalau dia Perdana Menteri, tak logiklah kita guna kamu. Itu yang maksud dia. Jadi, cikgu akan tanya, kenapa kita perlu ajar benda-benda ini secara lisan? Sebab kita fikir tengok, dalam peperiksaan, bila kata ganti nama, kadang-kadang kata ganti nama, murid-murid tak dapat guna kata ganti nama ini dengan betul. Tapi orang tanya pula, peperiksaan tu keluar di mana? Yang lembaga ambil tu keluar di mana? Kalau kita nak tengok, yang keluar dalam UPSR, dalam peperiksaan apa semua tu, dia keluar dalam kemahiran dalam unsur tata bahasa, aspek 5.13. Kalau cuba doktor tengok 5.13. 5.13. Okey, memahami dan pakai kata ganti nama mengikut konteks dengan betul. Ya, lepas tu terlink dengan kemahiran 2.4 2.43. 2. Tadi kita apa? 1.43. Nampak tak dia punya pertautan dia tu? Okey. Jadi kalau cikgu nak ajar, nak menggunakan kata ganti nama yang sesuai, bolehlah kita bagi seorang tu berlakon, jadi Pak Cik, Pak Long, Pak Ngah, Menteri, lepas tu Raja. Secara automatik, dia faham nak guna tuanku di mana, patik di mana. Cuma sekarang, kebanyakan kita bagi latihan pada murid, kita suruh budak tu isi tempat kosong ataupun bulatkan kata ganti nama yang betul. Tapi murid kita tak merasai pengalaman menggunakan. Jadi kemahiran 1.43 ni paling penting murid itu dapat merasa, oh dia boleh tahu ini raja, dia guna peta. Orang yang dia tu guna patik. Sebab ini kalau kita tengok kalau 1.43 ni, kalau murid-murid yang bukan penutur jati bahasa Melayu, mereka sangat masalah. Contoh saya bagi 143 menggunakan kata ganti nama lah. Kalau dalam bahasa Cina, saya tu wo, kami wo. Nampak? Saya dalam bahasa Cina saya wo, aku wo. Tapi dalam bahasa Melayu, saya dan aku itu dia membawa maksud yang berbeza. Begitu juga kami dengan kita dalam bahasa Cina semua guna wamen. Wamen. Kita pun wamen. Kami pun wamen. Jadi kalau dia orang tak berlakon, benda kami dan kita tu sangat sukar untuk diajar kepada bukan penutur jati Melayu. Itu yang masalah dia. Sama juga dalam bahasa Tamil. Jadi sebab itu kita tak boleh salahkan bila orang Tamil, orang Cina tak dapat menggunakan kata ganti nama diri yang betul kerana kita sendiri tak train, tak latih murid-murid kita ni ajar 1.43 tu dengan berkesan. Kita hanya lebih kepada 5.13. Bila 5.13 ni berfokus kepada peperiksaan saja. Jadi kemahiran lisan itu sangat penting. Sebab itu saya kata bila 1.42 dan 1.43 ini kita ajar kepada murid, murid dapat merasai, murid itu ada pengalaman menggunakan dia secara lisan untuk dia menjawab soalan peperiksaan ataupun soalan tata bahasa 5.13 dia tak jadi masalah. Itu berkaitan dia. Okey, jelas. Okey. Kalau kita kata cikgu, boleh tak saya nak nampakkan satu flow pengajaran kita. Hari Senin saya ajar 143. Habis membaca saya nak ajar apa? Okey, membaca saya nak ajar apa? Membaca, cikgu bolehlah ajar 2.51. Membaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. Contoh saya ajar, kita kata saya ajar hari ini 1.42 tadi. Saya pindahkan maklumat itu dalam bentuk grafik. Maklumat yang saya pindah itu maklumat dalam bentuk grafik ialah kita kata kata ganti nama diri pertama, kedua, ketiga. Itu dah dijadikan grafik, murid masuk balik.
Macam mana nak tahu kata ganti diri pertama kedua? Kita jadikan ajar fungsi daripada bahan yang kita bercakap tadi. Letakkan orang pertama, letakkan orang kedua, letakkan orang ketiga. Orang pertama dia akan guna apa? Saya, aku, kami, beta. Jadi ini yang dimasukkan dalam bahan grafik 2.51. Kemahiran dengan tutur, kita ajar 141 atau 142 atau 143. Pergi kepada kemahiran membaca, kita boleh pergi pada 2.51. Okey. Selepas itu kita pergi pada menulis. Cikgu Mat, kita nak menulis apa? Sedangkan kita nak nak bagi supaya budak itu faham, kita boleh pergi pada imla 3.41. 3.41. 3.41. Ya. Tulis perkataan ataupun perasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara imla. Kita nak train kat murid-murid kita ni supaya dia dapat imla perkataan ejaan yang betul dan dia faham kedudukan kata ganti diri pertama, kedua, ketiga. Pembelajaran kita secara tak langsung. Tapi kadang-kadang imla ni dia tak, murid cikgu imla ni dia ambil mana-mana saja. Dia tak berfokus. Sebab itu murid kita tak nampak jelas imla tu. Okey. Kita nampak. Selepas itu barulah kita nak buat pengukuhan lagi. Kita buat pengukuhan lagi. Macam mana kita nak buat pengukuhan? Kita pergi 532. Memahami dan membina pelbagai jenis ayat. Okey, kita ambil situ. Memahami dan membina pelbagai jenis ayat. Dalam menggunakan kata penanda wacana, kita tak ajar. Kita ambil membina pelbagai ayat dengan menggunakan kata ganti nama tadi. Bila kita menggunakan dengan kata ganti nama, automatik cantik cun benda itu akan berlaku. Jadi dia akan faham 1 minggu tu kita tekankan dia kepada kata ganti nama atau kata panggilan. Okay, Cikgu Mat nak tanya sikit. Ya. Okay, 532 tu SP dia memahami dan membina pelbagai ayat dalam teks menggunakan penanda wacana dengan betul. Maksudnya situ ada 2 klausa lah. Memahami dan pelbagai ayat dalam teks, 1 klausa, betul? Ya. Klausa kedua menggunakan penanda wacana dengan betul. Betul. Jadi kita boleh ambil mana-mana lah. Boleh. Kita tak semestinya kita mengambil satu SP tu kita mengajar serentak, tak. Dia boleh dicerakinkan. Dicerakinkan. Kalau kita nak ajar karangan, kita boleh ambil habis semua. Memahami dan membina pelbagai jenis ayat dalam teks menggunakan penanda wacana yang betul. Itu apabila kita nak ajar kemahiran karangan. Contoh kita nak ajar 3.5, 3.61, 3.62, 3.71. 3.71 dia punya partner dia tu memang inilah menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul. Kita tengok 3.7. Sorry, yang 3.7. Bila 3.7 kita akan nampak kaitan dia dengan 5.32. Ada tak? Ada. 3.7. 3.7. 3.7.1 menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren. Okey. Dia punya link kita ada nampak pertautan di situ kan. Ada. Kalau maksud kita kalau cikgu nak mengajar nak tekan betul-betul, itu maksudnya cikgu tu kena susun. Tapi terserah pada cikgu tu. Ada mungkin cikgu tu dia mula dengan tata bahasa. Tak ada masalah. Kita tak menekankan Isnin dengan tutur, Selasa membaca, tak. Kesesuaian cikgu nak ajar. Berarti dalam konteks ini saya selalu tekankan apa objektif cikgu pada minggu itu. Tapi tak perlulah tulis dalam RPH. Apa objektif cikgu nak ajar pada hari itu. Kalau cikgu nak ajar karangan, okey, jadi kita flow kan, kita mulakan dengan tutur, baca, tulis yang menjurus ke arah untuk menulis karangan. Itu maksud saya. Okey, faham. Okey. Selepas tu, kita pergi menyatakan permintaan dengan memberikan alasan. 1.44. Dia nak menyatakan permintaan dengan menyatakan alasan. 1.44 ya. Yang ni lazim, popular sangat sebab ini sebenarnya SP ni ada pada zaman KBSR lagi. Zaman KBSR pun dah ada SP ni menyatakan permintaan dengan memberikan alasan.
Kalau kita tengok buku teks lama dulu, kalau buku teks lama tu dia bagi KLCC, dia bagi tak silap saya KLCC dengan apa tu? Kuala Lumpur, Menara Kuala Lumpur. Dia nak menyatakan permintaan kepada bapa dia nak pergi KLCC ataupun KL Menara Kuala Lumpur. Sekarang menyatakan permintaan, kita nak alasan dia. Alasan itu logik yang sesuai. Tapi secara bertata tetap tekan. Maksudnya kita nak mengajar murid kita bercakap, menyatakan permintaan dengan intonasi dan tata susila yang baik. Pengukuran kita di sini ialah alasan. Alasan. Macam kita minta dan dia beri alasan tu. Sebab SP kita tahu tadi kalau 1 dengan tutur, 4 itu ialah berbual, bertutur dan menyatakan permintaan. Pengukuran dia, murid dapat memberikan 4 alasan untuk menyatakan permintaan dengan tepat. Alasan itu sebagai pengukurannya. Okey. Okey. Tapi Ada soalan di sini. Tapi murid tetap menyatakan permintaan. Betul? Ya. Proses PDP kita menyatakan permintaan. Kalau dia kata, mak saya nak pergi ke situ. Objektif kita belum capai. Mak saya nak pergi ke situ kerana. Mak saya nak pergi ke situ kerana. Bila ada kerana itu, dia bersertakan alasan, itu baru kita objektif ini akan tercapai. 1.44. Okey, jelas. Okey. Okey. Kita pergi 1.51. Okey. 1.51, 1.52. 1.51 ini beza dia bercerita. 1.52 itu menceritakan. Nampak? Kalau bila 1, kita tengok 1 itu kemahiran dengan tutur. 5 tu automatik. Kalau doktor masuk dalam tengok pelajar, doktor mengajar, kita tengok 1.5. Automatik budak itu kena cerita. 5 tu bercerita. Ya. 5 itu ialah cerita. Dia membezakan 51 bercerita, 52 itu menceritakan. Ada bezalah apa dia cerita dengan menceritakan. Jadi kalau doktor masuk tengok tanya pelajar kata saya ajar hari ni doktor 1.5. Okey, tak payah fikir banyak dalam kepala otak kita, fikir set dalam otak kita. Murid mesti cerita. Kalau murid tak cerita, punya PDP kita lah. Itu cara dia lah. Okey, apa beza cerita dengan menceritakan? Bercerita ini maksudnya berdasarkan senang cerita, berdasarkan pengalaman diri sendirilah. Bercerita dengan sebutan dan intonasi dengan menggunakan pelbagai ayat bahasa yang indah. Kalau bahasa indah ni kita bolehlah masuk apa itu bahasa indah, kita nak masuk kesimpulan bahasa, peribahasa, perumpamaan, bandingan semacam, boleh dimasukkan dalam semasa bercerita. Okey. Contoh, saya beri satu contoh. PDP kita. Okey. Saya nak mengajar murid saya hari ini ialah nak mengajar karangan. Karangan biasa. Contoh tajuk yang saya kata ambil pengalaman berkelah bersama keluarga. Itu karangan biasa, pengalaman dia. Kamu telah pergi berkelah di tepi pantai bersama keluarga. Tulis karangan kamu tentang perkelahan kamu itu. Itu pengalaman dia. Maksudnya, kita dah set dalam otak kita, hari ini saya nak, minggu ini, saya nak mengajar 361. Cuba tengok 3.61. 3.61. Okey. Untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama, idea sampingan secara kohesi dan koheren. Bila kita menulis berdasarkan idea utama, idea sampingan, automatik dia akan jadi, bila ada kohesi dan koheren, automatik jadi karangan. Betul kan? Betul. Okay. Ini minggu ni saya nak ajar ni tau. Ini objektif saya. Saya target saya murid saya mesti boleh tulis karangan. Tapi saya tak mula terus dengan 3.61. Saya mula dengan rangsangan SP dia pada hari Isnin, saya akan mula 1.51. Bercerita. Okey. Okay. Bila 151 budak bercerita, kita panggil berapa orang murid-murid yang pernah berkelah dengan keluarga? Okey, mungkin ada 4-5 orang.
panggil murid itu bercerita di depan. Pengalaman dia daripada awal bangun pagi, kalau saya suka budak, okey, dari bangun pagi kamu cerita sampai kamu balik. Dia akan cerita bangun pagi gosok gigi, tak apalah, biar kat dia lah. Janji kita nak tengok masa dia bercerita itu berdasarkan pengalaman dia sendiri. Panggil 4-5 orang suruh bercerita di depan. Okey, katalah murid itu tak pernah. Ini saya pernah ada pengalaman pengalaman seorang budak. Budak ni dulu pandai, darjah 1, 2, 3 dia memang pandai. 4, 5, 6 dia dah down. Masa saya mula masuk mengajar sekolah tu, bila saya dapat murid ni darjah 6, murid ni pandai tau. Bila kita tengok rekod darjah 1, darjah 2, 3 memang rekod di murid ni pandai. Tapi 4, 5, 6 kenapa dia down? Sebab 151 ni cikgu ajar karangan, cikgu direct to point. Hari tu saya masuk dalam kelas, saya cuba guna dengan 151, saya ajar dulu. Pengalaman menyambut tahun baru Cina. Saya tak mula tulis dengan kemahiran 3.61. Saya akan mula dengan 151 lah. Saya panggil lah banyak murid bercerita di depan. Tak kisahlah dia cerita rojak bahasa Cina, bahasa Melayu sikit, tak kisah. Janji murid itu boleh bercerita. Cakap, kita bantu dia. Selepas itu saya ada seorang, 2 orang murid, berapa orang murid lah. Seorang murid ni saya tak panggil dia cerita. Sebab Hello cikgu, terputus cikgu. dia sedang hantar apa? Sayur ke kedai-kedai. Kalau saya panggil murid ini bercerita, bayangkan apa dia jadi. Dia akan cerita pengalaman yang betul. Jadi kawan-kawan dia tahu dia ni duduk dengan datuk dia. Okey, tak apa. Murid-murid probok saya, kenapa tak cerita, kenapa tak panggil dia ni cerita, kenapa tak panggil cerita? Saya kata sabar. Okey, habis murid-murid ni cerita pengalaman dia pergi ke Melaka, bawa nenek makan rumah besar, makan besar, semua dia cerita. Murid ni duduk diam saja. Besok saya pergi SP 2.51. Doktor tengok 2.51. Okey. Okey. Bila doktor pergi 2.51, dia baca dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik, betul? Baca maklumat dalam bentuk grafik, betul kan? Okey, maklumat dalam itu. Jadi, saya bagi gambar. Gambar itu sebelum tahun baru Cina, semasa tahun baru Cina dan selepas tahun baru Cina. Ambil maklumat tu pindahkan gambar-gambar itu, jadikan maklumat dalam bentuk grafik. Saya buat peta alih. Grafik peta alih lah. Sebelum, lepas. Okey, jadikan jadi 6 perenggan, 6 kotak. Okey, saya bagi gambar, mudah itu tulis maklumat. Hari yang seterusnya, hari Rabu, baru saya ajar 3.61. 3.61, dia nak menulis karangan pengalaman menyambut tahun baru Cina tu semasa berdasarkan 151, 2.51 baru pergi 3.61. Apa yang pelik, apa yang berlaku lah, ni pengalaman saya yang sebenar ni, apa yang berlaku, murid yang saya nampak tadi, yang hari tu saya nampak, pagi tu dia bawa dengan atuk dia nak pergi hantar sayur tu, karangan dia lebih baik daripada murid yang ada pengalaman sendiri. Sebab apa? Saya tanya dia, kenapa jadi macam ni? Karangan kamu ni betul ke? Kamu pergi ke Melaka? Sebab dia balik pergi Melaka jumpa datuk nenek dia apa semualah. Dia kata tak cikgu. Habis tu macam mana karangan kamu ini boleh baik macam ni? Dia ambil idea kawan-kawan dia yang cerita. Nampak tak keberkesanan SP tu? Daripada 151 kawan-kawan dia cerita, dia ambil idea kawan tu. Lepas tu betul, dengar tak? Hello. Dengar tak dengar? Kita kena berhenti kejap sebab masa nak habis dah. Okey.